wabarakatuh. Saya Nur Aida Akil lagi Kasim. Baiklah, hari ini saya ingin membentangkan tajuk pembentangan saya, iaitu tafsiran surah Az-Zariyat ayat 50 hingga 60. Saya menggunakan dua buah buku tafsir yang saya dapat rujuk, iaitu yang tafsir yang pertama adalah tafsir Nurul Ihsan, yang kedua adalah tafsir Ibnu Katsir. Alhamdulillah, ayat yang pertama berbunyi fafiru wa ilallah inni minhu nazirun mubin. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah, sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Tafsir yang pertama daripada buku Nurul Ihsan, dia berbunyi fafiru wa ilallah, maka olehmu wahai Muhammad, hendaklah kamu berlari kepada Allah dan sembahnya dan esanya, jangan sekutu dengannya sesuatu dengan kamu taat, dan jangan maksiat akan dia. Inni lakum minhu nazirum mubin, bahawasanya aku bagi kamu itu daripada Allah menakuti yang nyata daripada azabnya jika tidak beriman. Dalam ayat ini Allah menerangkan kita perlulah segera mentaati dan menyembah hanya kepada Allah, dan Allah cakap janganlah kita sekutu dengan Allah dengan sesuatu atau membuat maksiat kepadanya. Sesungguhnya Allah itu pemberi peringatan yang nyata tentang azab-azabnya. Tafsiran yang kedua adalah fafirru wa ilallah, berlindunglah kalian kepadanya dan bersandarlah kepadanya dalam menangani semua urusan kalian. Ayat ni Allah bercakap kita perlulah berserah kepada Allah 100% di dalam semua masalah, dan kita perlu yakin Allah lah yang maha menguasai dan maha esa, dan kita tidak perlu menyekutukan Allah dengan benda lain. Sesungguhnya Allah itu adalah pemberi peringatan yang nyata kepada kita. Tafsiran yang kedua adalah ayat yang kedua, wala taj'alu ma'allahi ila akhar inni lakum minhu nazirum mubin, yang bermakna janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah, sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Tafsiran yang pertama daripada Nurul Ihsan, wala taj'alu ma'allahi ila akhar, dan janganlah kamu jadi serta Allah itu sembah Tuhan lain selain Allah seperti berhala. Dalam ni Allah menegah kita menyekutukannya selain benda lain lah. Kita jangan sembah benda lain. Maksudnya kita sembah berhala ke, matahari ke, lembu ke, jangan. Kita hanya perlu menyembah Allah sahaja. Tafsiran yang kedua, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maksud dia sama sahaja yang dikatakan di dalam kitab Nurul Ihsan yang mengatakan kita diharamkan, maksudnya kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan menyembah benda lain selain Allah. Ayat yang ketiga ialah wa kadzalika ma atallazina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun.
tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila. Tafsiran yang pertama daripada kitab Nurul Ihsan, seperti demikian itulah kerajaan Allah, tidak datang akan segala kafir-kafir yang terdahulu daripada mereka itu ahli Mekah oleh seorang rasul daripada Allah, melain mereka berkatakan itu rasul itu sahara, iaitu tukang sihir atau gila. Seperti perkataan kaum engkau kepada engkau ya Muhammad, maka sabar olehmu. Dalam ayat tafsir ni Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW, bersabarlah wahai Muhammad, sesungguhnya apa yang dikatakan oleh kaum engkau telah dikatakan oleh kaum-kaum yang terdahulu kepada rasul-rasul yang telah aku utuskan, yang telah Allah utuskan kepada mereka. Kiranya kaum-kaum terdahulu dan nabi-nabi dahulu pun telah merasai situasi yang sama, iaitu mereka diejek oleh kaum mereka sendiri dengan ejekan mereka tu tukang sihir, mereka tu gila. Ada kan kisah yang kita dengar, yang kisah Nabi Musa, yang dia campak tongkat dia, tiba-tiba tongkat dia bertukar menjadi ular yang besar, dan dia makan ular-ular tukang sihir Fir'aun. Dan apa Fir'aun mengatakan, Nabi Musa tu adalah tukang sihir yang paling, dia adalah tukang sihir, dia bukannya rasul kepada yang diutuskan oleh Allah. Itu adalah satu contoh yang kita boleh tengok apa yang umat terdahulu yang pernah cakap kepada rasul yang terdahulu. Okey, tafsiran yang kedua daripada tafsir Ibnu Katsir berbunyi, Allah berfirman, seraya menghiburkan nabinya Muhammad, dan sebagaimana yang telah dikatakan kepadamu oleh orang-orang musyrik, maka telah dikatakan pula oleh para pendusta terdahulu kepada rasul-rasul mereka. Sama sahaja tafsiran dari dalam kitab Ibnu Katsir dengan tafsiran dalam buku Nurul Ihsan. Ayat yang ke-54, atau saubihi balhum qaumun taghun. Yang bermaksud, apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Okey, tafsiran yang pertama, atau saubihi, tidak berusah mereka itu dengannya, balhum qaumun taghun, tetapi mereka itu adalah kaum yang melampau had hukum Allah, orang yang terdahulu kala dengan orang yang kemudian, semacam pada takbur daripada beriman dengan Allah dan Rasulnya, dan tuduh Rasul itu sahar, iaitu tukang sihir atau gila, kerana ikutan kafir itu salah satu jawab balas linguistik Allah. Dalam ayat ini dia nak mencakapkan apakah ucapan mereka ini, baik generasi terdahulu ataupun kemudian, adalah ucapan yang mereka pesankan dan mereka ajarkan kepada sesama mereka. Hal ini tidak perlu dianggap heran kerana mereka sama-sama kaum yang melampaui batas, di mana hati-hati mereka sama sehingga ucapan dan perbuatan mereka juga sama. Maksudnya Allah nak cakapkan kaum terdahulu dengan kaum yang sekarang ni sama sahaja hati mereka, sebab mereka tergamaknya mengatakan Rasul yang telah diutuskan oleh Allah itu yang akan membimbing mereka ke jalan Allah, dengan diorang menggelarkan sebagai sahar, iaitu tukang sihir ataupun gila. Itu yang pertama, tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua adalah
Apakah sebahagian mereka telah mewasiatkan kepada sebahagian yang lain tentang hal tersebut, tetapi mereka adalah kaum yang melampaui batas. Hati mereka serupa, di mana mereka yang hidup terakhir dengan hal yang sama dengan apa yang dikatakan oleh para pendahuluan mereka. Itu dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Dalam ayat ni pun sama sahaja, tak ada perbezaan antara kitab Nurul Ihsan dengan kitab Ibnu Katsir. Dalam ini Allah nak mengatakan engkau yang terdahulu sama saja. Mereka saling mereka mewasiatkan, minta maaf kalau saya silap apa yang saya tafsir ni. Mereka nak cakap, Allah nak cakapkan mereka ni sama sahaja. Mereka ni, persamaan diorang ni adalah hati diorang yang busuk dan perbuatan diorang tu yang tidak baik, yang mengatakan Rasul yang diutuskan oleh Allah itu adalah tukang sihir dan gila. Yang seterusnya iaitu watawalla anhum fama anta bima'lum, maka berpalinglah kamu dari mereka dan kamu sekali-sekali tidak tercela. Tafsir yang pertama, maka berpalinglah olehmu ya Muhammad daripada mereka itu, maka tidak engkau itu dengan kecelakaan, kerana engkau telah menyampaikan risalah Tuhan, maka yang kecelakaan itu yang tidak menurut beriman. Di dalam yang tafsir yang kedua adalah hindarilah kamu daripada mereka ya Muhammad, yakni kami tidak akan pernah mencelamu kerana hal tersebut. Dalam ayat ini saya boleh simpulkan yang tafsir ini dia hendak menyampaikan kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada Rasulnya iaitu Nabi Muhammad SAW untuk berpaling daripada orang-orang yang mendustakan arahannya, mendustakan suruhannya, yakni jangan pedulikan mereka, jangan hukum mereka dan kerjakanlah urusanmu kerana engkau telah menyampaikan risalah kepada mereka. Maksudnya Allah kata kepada Nabi Muhammad supaya tidak menghiraukan mereka kerana Nabi Muhammad telah menjalankan dia punya tugas dengan menyampaikan wahyu kepada kaum-kaum dia untuk menyuruh kaumnya beriman kepada Allah. Tetapi Nabi Muhammad tidak akan terkena celaan tersebut, tidak akan terkena celaan sebab Nabi Muhammad telah menyampaikan wahyu. Yang akan terkena celaan Allah adalah orang-orang yang tidak mengikuti wahyu Nabi Muhammad dan yang ingkar daripada beriman kepada Allah. Yang seterusnya iaitu wazakir fa innal zikra tanfa'ul mu'minin, dan tetaplah memberi peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dalam tafsir yang pertama dia berbunyi, dan peringat olehmu ya Muhammad akan segala manusia itu dengan ajaran Al-Quran, maka bahawa mengingat hukum Allah itu manfaat segala orang mukmin, mengeluarkan daripada kegelapan jahil kepada nur ilmu, yang jahil jadi alim, dan bertambah tahqiq bagi yang alim. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua adalah maksudnya yang dapat mengambil manfaat dari tafsir yang kedua adalah tafsir daripada Ibnu Katsir. Maksudnya yang dapat memberi manfaat dari hal itu hanyalah hati orang yang beriman sahaja.
Dia nak cakapkan dia dalam tafsir ayat ni dia nak mengatakan, dan tetapkanlah selalu memberi peringatan, sebab peringatan itu dapat menambahkan penglihatan dan keyakinan orang-orang mukmin. Allah menyuruh Nabi Muhammad sentiasa memberi peringatan tentang ajaran Allah, kerana ia akan memberi petunjuk kepada orang lain, dan daripada orang yang tidak beriman dia akan beriman, dan dia akan mendapat nur ilmu, dan hatinya sentiasa taat kepada Allah dan beriman kepada Allah. Yang seterusnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Tafsir yang pertama daripada tafsir Nurul Ihsan, dia mengatakan, dan tiada aku jadikan jin dan manusia itu melainkan kerana sembah mereka itu akan aku dan tauhid akan aku, yakni asal kejadian dengan jadinya akal dan panca indera yang 5 mendatangkan pemikiran, akal dan pendengaran dan penglihatan kepada keadaan. Tuhan itu sayang, mewajib junjung suruh tegahnya, kerana ia menjadikan kita dan rezeki dan sihat dan akal kaya mulia bagi kita yang mustahak kita sembahnya. Jangan sembah benda lain, maka orang yang dibahayakan turut akalnya pada sembah Allah semata-mata. Maka orang yang tiada bahagia menurut nafsu syaitan dan menyembah benda lain selain Allah dan kerja maksiat. Tafsir yang kedua adalah, aku ciptakan manusia itu dengan tujuan untuk menyuruh mereka beribadah kepadaku, bukan kerana aku memerlukan mereka, mengenai firman Allah Ta'ala, illa liya'budun. Ali bin Abi Talhah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, artinya melainkan supaya mereka mahu tunduk beribadah kepadaku secara sukarela ataupun terpaksa. Menurut demikian yang telah dipilih oleh Ibnu Jarir. Menurut Ibnu Jurayj, makna yang dimasukkan ialah melainkan supaya mereka mengenalku, iaitu Ya Rabbi. Ibnu Abbas telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, melainkan supaya mereka menyembahku, yakni kecuali untuk beribadah. Dalam tafsir ayat ni dia nak mengatakan, dalam ayat ni dia nak mengatakan dalam ayat surah Az-Zariyat ayat 56 ni, Allah nak menyatakan inilah tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan jin dan manusia, dan dia mengutuskan para rasul untuk menyuruh kepadanya, yakni untuk beribadah kepadanya, yang di dalam mengandungi makrifat, iaitu mengenalinya dan mencintainya, kembali kepadanya dan mendatanginya, serta berpaling dari selainnya. Hal ini bergantung makrifat, kerana sempurnanya ibadah tergantung sejauh mana pengenalannya kepada Allah. Bahkan setiap kali seseorang hamba bertambah mahrifatnya, maka ibadahnya semakin sempurna.
Untuk inilah Allah menciptakan manusia dan jin bukan kerana dia memerlukan kepada mereka iaitu jin dan manusia. Dia tidak menginginkan rezeki dari mereka dan tidak menginginkan agar mereka memberinya makanan. Maha tinggi Allah yang maha kaya dan tidak butuh kepada seorang pun dari berbagai sisi. Bahkan semua makhluk iaitu manusia dan jin memerlu kepadanya iaitu Allah dalam semua keperluan, baik yang dahului iaitu penting maupun yang selainnya. Ini nak mencakapkan Allah mencipta manusia dan jin ni untuk beribadah kepadanya, untuk mengenali Allah, dan Allah tidak memerlukan apa-apa pun daripada manusia ataupun jin, dan Allah hanya nak menguji kita, nak uji kita sama ada kita ni bergantung padanya ataupun tidak. Tu je. Yang seterusnya adalah ayat 57. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan. Dalam tafsir yang pertama, iaitu daripada kitab Nurul Ihsan, yang bermaksud tidak aku berkehendak daripada mereka iaitu jin dan manusia sesuatu daripada rezeki bagi aku, dan tidak bagi mereka itu, dan tidak lain bagi mereka itu, dan tidak ku kehendaki bahawa beri makan mereka itu kepada aku, dan tidak diri mereka itu, dan tidak lainnya. Yang ini tidak aku suruh mereka itu kerja cari rezeki, kerana rezeki aku yang beri, maka yang aku suruh itu kerja sembah, beribadah, tauhid dan beriman dengan aku dan Islam sebagai hukum aku. Yang tu yang daripada tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua adalah tafsir tafsir yang seterusnya, Innallaha minta maaf kesalahan baca Al-Quran tadi. Nanti saya sambung. Innallaha huwarrazzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah ialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Tafsir yang pertama daripada daripada Nurul Ihsan, bahawasanya Allah Ta'ala ialah Tuhan yang memberi rezeki lagi mempunyai kekuatan yang sangat tinggi. Okey, tu dua ayat daripada tafsir Nurul Ihsan. Dan slide yang seterusnya saya gabungkan ayat 57 dengan 58. Saya gabungkan sebab di dalam buku Ibnu Katsir dia gabungkan ayat tersebut yang berbunyi tafsir yang kedua, makna ayat 57. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan hamba-hamba agar mereka menyembahnya semata, tidak sekutu baginya. Maka barang siapa yang mentaati perintah ini, dia akan membalas dengan balasan yang sempurna. Dan barang siapa yang mendahaka kepadanya, maka dia akan menyiksa dengan siksaan yang keras.
dan Allah memberitahu kepada mereka bahawa dia tidak membutuhkan mereka, bahkan sebaliknya mereka yang berhajat kepadanya dalam semua keadaan mereka, kerana dialah yang menciptakan mereka dan yang memberi mereka rezeki. Disebutkan dalam salah satu kitab ilahi, iaitu kitab Allah dalam kitab Samawi yang lain, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Hai anak Adam, aku menciptakanmu untuk beribadah kepadaku, maka janganlah kamu main-main. Aku menjamin rezekimu, maka janganlah kamu berasa lelah dan carilah kurniaanku. Nescaya kamu akan dapat menjumpai kurniaanku. Dan jika kamu menjumpaiku, bererti kamu mendapat segala sesuatu. Jika kamu terlewat olehmu, maka segala sesuatu terlewat darimu. Dan aku lebih menyukai daripada segala sesuatu." Itu tafsir daripada kitab Ibnu Katsir bagi ayat 57 dengan 58. Okey, untuk tafsir ayat yang seterusnya itu iaitu tafsir ayat 59. Fa inna lillazina zalamu zanuba mitla zanubi azhabihim fala yasta'jilun. Maka sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada bahagian seksa seperti bahagian teman mereka yang terdahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku untuk menyegerakan. Dalam tafsir yang pertama daripada Nurul Ihsan, tafsir yang pertama iaitu berbunyi, maka bahawa segala orang yang zalim diberi dengan kufur itu bahagian azab seumpama bahagian segala kafir-kafir yang terdahulu mereka, yang sudah binasa terdahulu daripada mereka. Maka janganlah meminta segera mereka itu kafir-kafir akan azab jika ditakhir pada hari kiamat. Tafsir yang kedua iaitu yakni bahagian daripada azab atau siksaan, artinya maka janganlah kamu meminta akan aku menyegerakan terhadap kamu, kerana sesungguhnya hal itu pasti akan terjadi. Dalam ayat ini Allah nak terangkan kepada kita sesungguhnya perbuatan orang-orang kafir yang terdahulu pasti akan ada azab yang tertentu kepada mereka, dan janganlah mereka memohon kepada Allah untuk menyegerakan azab itu kepada mereka, kerana sesungguhnya azab itu pasti akan berlaku. Okey, yang terakhir fawailul lillazi kafaru min yaumihimul lazi yudaun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancam kepada mereka. Tafsir yang pertama iaitu daripada Nurul Ihsan, maka bersangatan azab itu bagi mereka bagi segala kafir-kafir pada hari yang dijanjikan mereka itu dengan azab, iaitu pada hari kiamat. Tafsir yang kedua iaitu hari kiamat. Ini nak mengatakan kepada kita bahawa
bahawa pada hari kiamat mereka dijanjikan dengan berbagai-bagai macam azab dan siksaan, belenggu dan rantai. Ketika itu tidak ada yang menyelamatkan mereka daripada azab Allah. Azab Allah. Na'udzubillahi min zalik. Dalam ayat ini Allah nak cakapkan apa yang perbuatan yang mereka buat tu, mereka akan dapat azab, dan azab itu mereka tidak akan terlepas pun. Walaupun diorang terlepas di dalam dunia, tapi diorang tak akan terlepas pada hari akhirat. Sekian, terima kasih daripada saya.